Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rakaman Taqiyuddin angkatkan tangan calon masa ikrar sumpah laknat jadi bualan. Semalam calon Perikatan Nasional PN Datuk Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri Muhammad Rizwadi Ismail melafazkan ikrar dan sumpah laknat selepas dirinya diberi tanggungjawab mewakili gabungan berkenan. Muhammad Rizwadi merupakan calon dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang akan berentap dalam saingan di Dewan Undangan Negeri Berkenan pada 17 Ogos depan. Bagaimanapun, detik ikrar dan sumpah laknat dilafazkan Muhammad Rizwadi yang juga bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang itu mendapat kecaman netizen di TikTok. Calon tersebut dikecam apabila Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan datang membantu mengangkatkan tangan beliau ketika proses tersebut sedang dilafazkan. Menurut seorang netizen, dia menzahirkan rasa bimbang apabila calon tersebut dibantu untuk mengangkatkan tangannya. Kata netizen, macam mana ni? Boleh harap ke? Tangan pun orang tolong angkatkan. Risau kita katanya. Nak pikul tugasan macam mana ni? Soal netizen yang menggunakan nama Data 404. Seorang lagi netizen mengecam. Kata beliau, tangan pun Taqiyuddin Hassan tolong angkat. Kecam Rafi Syam Amiul kepada calon berkenan. Sehingga mereka tanya, kalau angkat sumpah pun digerakkan tangannya, jangan-jangan nanti sudah jadi menang, ia jadi hanya simbolik saja, kata mereka. Malah ada juga netizen yang sudah membuat penilaian awal membandingkan antara calon Perikatan Nasional dan calon Barisan Nasional BN Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani. Kata mereka, jauh hebat dan berkarisma lagi calon Barisan Nasional ni. Ni nampak tak yakin je, kata Ad Bro. Sejujurnya, kata seorang lagi netizen dalam ruangan komen mengatakan, calon UMNO lebih berwibawa. Nenggiri kena pilih Mawi untuk jaga Nenggiri. Sebelum ini, Barisan Nasional mengumumkan Ketua Pemuda UMNO Kelantan, Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani sebagai calon. Dun Nenggiri merupakan kerusi milik Bersatu selepas parti itu bertanding pada pilihan raya negeri PRN tahun lalu. Pada PRN lalu, Muhammad Azizi menang dengan majoriti 810 undi menewaskan calon Barisan Nasional Abdul Aziz Yusof. Terdahulu, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Amar Abdullah pada 13 Jun lalu mengumumkan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri dikosongkan selepas pengguguran keahlian Muhammad Azizi Abu Naim. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kemudian menetapkan pengundian PRK Dewan Undangan Negeri Nenggiri pada 17 Ogos depan, manakala tarikh penamaan calon serta pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 3 dan 13 Ogos. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu perkara yang tular dalam media sosial ialah sumpah laknat calon Bersatu Nenggiri. Adakah itu mujarab atau sah? Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puat Zarkasih mempersoal kemujaraban sumpah laknat yang dibuat oleh calon Bersatu Nenggiri Muhammad Rizwadi Ismail. Apakah sumpah laknat oleh calon Bersatu akan jatuh secara automatik pada dirinya kerana dia pun lompat parti juga? Baru 2 hari lompat parti kerana mahu jadi calon. Ataupun calon Bersatu itu anggap ia tidak sah kerana
Sumpah laknat itu amalan PAS, bukan bersatu. Bersatu tak main sumpah laknat. Tak ada legal binding pun katanya. Mungkin juga calon bersatu itu tidak gerun dengan sumpah laknat. Tidak menyebabkan jatuh talak 3. Tidak mujarab kerana ia sumpah laknat politik. Apapun, Nenggiri bukan tempat main wayang kulit. Rizwadi merupakan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang yang menyertai bersatu dan akan melawan calon Barisan Nasional BN Ketua Pemuda UMNO Kelantan Muhammad Azwamawi Fikri Abdul Ghani dalam pilihan raya kecil Nenggiri pada 17 Ogos. Ketika majlis pengumuman calon oleh Perikatan Nasional PN, Rizwadi telah melapaskan sumpahnya itu. Terdahulu, Ketua Penerangan UMNO Kelantan Datuk Zamawi Othman turut mengkritik bersatu kerana ketandusan calon, sehingga terpaksa mengambil calon daripada parti bersatu. Beliau menyifatkan tindakan bersatu sebagai kisah kartun kerana tidak ada kuasa dan ketandusan calon. Saudara, sebenarnya calon di kawasan PRK Nenggiri adalah status quo-nya ialah milik bersatu. Tapi bila melihat ini, ianya sebenarnya tidak ubah dimiliki oleh parti PAS. Kerana calon yang masuk menjadi calon dalam PRK itu adalah orang PAS sendiri yang baru keluar parti 2 hari yang lalu, tiba-tiba jadi calon bersatu. Apakah itu adalah sesuatu yang tak lucu? Dan yang menghairankan, bagaimana pemimpin-pemimpin bersatu tidak merasa lucu, pelik dengan tindakan sebegitu. Nak mengekalkan status quo, tapi ditandingi juga oleh ahli PAS yang baru 2 hari keluar, bukan pula keluar kerana prinsip nak menyertai parti bersatu, sebab mahu menyukai parti bersatu dan tidak lagi menyukai parti PAS atas prinsip, tetapi hanya kerana nak jadi calon pilihan raya untuk bersatu. Jadi dengan kata lain, sebenarnya dia masih ahli PAS, cuma kerana nak memujuk ataupun menyenangkan hati pemimpin bersatu, dia pun jadilah ahli bersatu. Lebih kurang ceritanya, lebih baik dia tak pindah pun jadi ahli bersatu, kerana dia pindah pun bab nak jadi calon. Itu sajalah. Kalau lebih baik dia jadi calon atas parti PAS, itu kan lebih baik. Tapi itulah namanya pelik bin ajaib. Saudara-saudara sekalian, yang lebih kembali kepada isu asal ialah, adakah sumpah laknat calon bersatu Nenggiri itu mujarab, atau adakah dia sah, atau adakah itu sebenarnya hanya wayang kulit politik? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada satu lagi pendedahan berkait dengan calon PRK Nenggiri daripada Perikatan Nasional. Pajak ahli untuk jadi calon bersatu pun boleh ya, kata netizen. PAS didakwa memajakkan ahlinya kepada bersatu bagi membolehkan beliau dipilih sebagai calon Perikatan Nasional PN dalam pilihan raya kecil PRK Nenggiri. Dakwaan ini dibuat oleh seorang penganalisis dan juga penulis politik, Muhammad Sayuti Omar, ketika mengulas isu yang berbangkit dalam PRK Nenggiri. Semalam Menteri Besar Nasaruddin Daud telah umumkan calon Perikatan Nasional di Nenggiri daripada bersatu, Muhammad Rizwadi Ismail. Yang sedih dan aneh dan pelik, Rizwadi ini bekas Ketua Pemuda PAS. Jika benar begitu bermakna PAS memajakkan ahlinya kepada bersatu,
Hairan juga kalau bekas timbalan Ketua Pemuda PAS, parti agama yang agak rigid ini boleh pula menerima individu yang telah meninggalkan partinya, tulis Sayuti menerusi Facebook beliau. Bagi Sayuti juga, tindakan Naib Presiden PAS Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar yang menafikan ada rundingan antara PAS dengan UMNO adalah untuk tidak mengganggu perasaan bersatu menjelang PRK Nenggiri. Naib Presiden PAS yang juga Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar menafikan tiada perbincangan atau rundingan di antara pemimpin PAS dengan pihak kerajaan seperti mana diwar-warkan. Bagi Sayuti, jika tiada ada sesuatu tempua, tidak akan bersarang rendah. Katanya, kalaupun ada pertemuan dalam mesyuarat membincangkan hal pentadbiran negara. Kenyataan Samsuri itu seperti mahu menyembunyikan punca agar apa yang berlaku perundingan di dalam kelambu tidak diketahui umum. Beliau terpaksa membuat kenyataan itu mungkin untuk tidak mengganggu mood pilihan raya kecil Nenggiri yang akan berlangsung 17 Ogos nanti, kata Sayuti. Bagi Sayuti, Samsuri membuat penafian demikian untuk tidak mengusik hati pihak bersatu. Kerana jika berlaku perundingan di antara PAS dengan pihak kerajaan dalam kes ini, UMNO, menyebabkan bersatu akan terasa hati. Atau Samsuri sengaja membuat kenyataan itu bagi memberi signal kepada bersatu yang PAS sudah naik lenguh dengan gelagat pemimpin parti itu yang bodoh sombong, katanya. Kemarin, Menteri Besar Kelantan mengumumkan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang, Muhammad Rizwadi Ismail sebagai calon Perikatan Nasional dalam PRK Nenggiri. Rizwadi pula telah menulis surat kepada PAS untuk keluar dari parti itu beberapa hari lalu yang dipercayai bagi membolehkannya menjadi calon bersatu kerana kerusi Nenggiri adalah milik bersatu. Saudara-saudara sekalian, tindakan ini memang melucukan kita semua. Begitulah politik dalam Perikatan Nasional. Ada yang lucu, ada yang pelik dan aneh, tapi tetap berlaku. Ada pula juga ya, pajak ahli untuk jadi calon bersatu pun boleh pula. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Menjadi isu dan perbualan rancak dalam media sosial ialah apabila calon PRK Nenggiri untuk parti bersatu mewakili gabungan Perikatan Nasional, tindakan beliau mengangkat sumpah laknat terhadap diri beliau sendiri. Sekiranya tiba-tiba menyokong orang lain yang bukan sehaluan dengan PAS maupun bersatu maupun Perikatan Nasional. Tindakan beliau melaknat, berdoa, mengangkat sumpah laknat diri sendiri itu mendapat perhatian meluas dan juga mendapat reaksi berbeza daripada netizen. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang benar-benar marah, ada juga yang mengatakan, inikah parti yang benar-benar menuntut? Inikah parti yang benar-benar memperjuangkan Islam, kata mereka. Ini apabila hukum keluar PAS haram, apapula hukum luluskan orang keluar PAS, itu telah menjadi persoalan besar oleh netizen. Mereka bertanya, hukum keluar PAS haram, tapi orang yang keluar daripada parti lain, apapula hukumnya? Adakah itu hukum luluskan orang keluar PAS? Baru-baru ini Adun Rembia daripada UMNO keluar parti UMNO dan menyertai parti PAS. Apa pula hukum itu? Bolehkah beliau juga dikenakan hukum laknat? Strategi Perikatan Nasional PN untuk meluluskan seorang ahli PAS keluar parti dan menyertai bersatu
supaya menjadi calonnya untuk Nenggiri dipersoalkan oleh seorang pemimpin amanah. Ahli Jawatan Kuasa Pusat Amanah Rizwan Abu Bakar menegaskan bahawa PAS sebelum ini menghukum tindakan keluar parti sebagai haram. Hukum keluar PAS haram. Apa pula hukum tanda tangan meluluskan orang keluar PAS? Soalnya menerusi satu hantaran di Facebook hari ini. Rizwan turut melampirkan surat yang didakwa daripada Muhammad Rizwadi Ismail bertarikh 28 Julai lalu, memohon supaya keluar daripada PAS. Surat itu juga memuatkan kelulusan keluar parti yang ditandatangani oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man memberitahu Malaysia Kini, keputusan supaya Rizwadi menyertai Bersatu adalah satu taktik strategi. Rizwan berkata, keputusan PAS itu adalah satu penyimpangan besar berbanding cacian yang dilemparkan kepada ahli amanah apabila mereka berpecah pada tahun 2015. Lalu dibaca hadis, sesiapa yang keluar dari jamaah Islam walaupun sejengkal, maka tertanggallah Islam dari tongkoknya, lalu dihukum dengan pelbagai hukum, katanya. Malah, kata Rizwan, PAS turut membacakan hadis, apabila dibayar khalifah yang kedua, maka perangilah yang berbayah itu. Namun katanya semalam, Perikatan Nasional mengisytiharkan calonnya di Nenggiri yang adalah ahli PAS yang meninggalkan jamaah Islam itu dan diterima oleh Bersatu. Bahkan calon itu bersumpah laknat ke atas dirinya sekiranya dia meninggalkan pula Bersatu. Namun itulah PAS. Kategorinya adalah lain-lain tak tertakluk kepada hukum dan undang-undang, kata Rizwan lagi. Kerusi Nenggiri diisytiharkan kosong berikutan keahlian Bersatu penyandangnya. Muhammad Azizi Abu Naim terbatal. Pemimpin PAS di Kelantan telah melobi untuk mendapatkan semula kerusi itu daripada Bersatu, tetapi kepimpinan Perikatan Nasional memutuskan untuk mengekalkan status quo. Bagaimanapun, akhirnya diputuskan untuk Rizwadi keluar dari PAS dan menyertai Bersatu untuk menjadi calon Nenggiri. Tuan Ibrahim berkata, kepimpinan Perikatan Nasional merasakan Rizwadi akan diterima oleh kedua-dua penyokong PAS dan Bersatu. Selain itu, dia menegaskan, PAS mempunyai pengaruh yang lebih besar di kawasan Parlimen Gua Musang yang merangkumi Nenggiri berbanding sekutunya Bersatu. Walaupun menjadi ahli Bersatu, Rizwadi akan bertanding di bawah logo PAS yang menjadi strategi Perikatan Nasional untuk Kelantan dan Terengganu sejak pilihan raya umum ke-15 PRK Nenggiri ditetapkan pada 17 Ogos ini. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Jimmy Page kata, amanah ni parti DAP Tiger Bio Bro, kata Jimmy Page. Black Panther kata, Jimmy Page ni konco PAS Tek Bio Bro, katanya. Apa pula pendapat anda tentang isu ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa waktu ini begitu panas di dalam isu gerakan dan PAS di Perikatan Nasional. Ada yang mengatakan bahawa parti PAS sudah tidak serasi lagi dengan parti gerakan. Dan ada yang mengatakan bahawa gerakan sudah tidak patut lagi berada dalam Perikatan Nasional. Kalau mereka tetap kekal dalam Perikatan Nasional, mereka kini akan hanya menjadi bahan olok-olok, bahan untuk diperkotak-katikkan dan tiada lagi maruah, kata netizen. Jadi saudara, kecelaruan dalam gerakan, susulan ugutan keluar PN, ini ulasan yang menarik untuk anda ketahui dan boleh share kepada semua orang
membuka minda kita semua. Ugutan timbalan Presiden Gerakan Oh Tong Kiong untuk keluar dari gabungan Perikatan Nasional PN mula menyaksikan keretakan dalam parti itu yang sedang bergelut untuk kekal relevan dalam politik negara. Setiausaha Agung Pemuda Gerakan, Andy Tan mempersoalkan jika Oh mendapat kelulusan daripada pucuk pimpinan parti sebelum membuat kenyataan itu. Adakah kenyataan itu pendirian peribadinya atau pendirian parti? Kerana pada pengetahuan saya, tiada pemimpin dalam parti kita yang menyebut perkara itu dalam mana-mana mesyuarat setakat ini, katanya lagi. Oh, bukan ahli biasa. Dia memegang jawatan penting sebagai timbalan presiden. Justru kenyataannya tidak boleh dipandang ringan. Dan saya tidak boleh tidak bertanya, adakah dia mendapat kelulusan daripada pucuk pimpinan parti untuk membuat kenyataan sedemikian? Soalnya dalam satu hantaran di Facebook. Tan yang sangat tidak bersetuju dengan gerakan meninggalkan Perikatan Nasional bagaimanapun berkata, dia bersedia mematuhinya jika parti memutuskan untuk berbuat demikian. Dia juga mahu membangkitkan perkara itu untuk dibincangkan dalam majlis tertinggi Perikatan Nasional. Atau adakah dia ada agenda lain? Soalnya lagi. Sambil menyifatkan kenyataan timbalan presiden itu sebagai serius dan telah menjejaskan hubungan di kalangan sekutu Perikatan Nasional, Tan berharap mendapat gambaran lebih jelas berhubung hala 7 parti. Susulan tindak balas PAS berhubung kontroversi yang menyelubungi isu kutipan derma untuk sekolah vernacular Cina, berkata gerakan tidak akan teragak-agak untuk meninggalkan PN jika sekutunya terus mempamerkan ekstremisme agama dan melanggar hak orang bukan Islam. Menurut gerakan kekal komited untuk menyokong usaha mengumpul dana yang menjadi tumpuan kerana penglibatan sebuah syarikat Arab. Susulan itu, pemimpin PAS menyatakan rasa kecewa dengan pendirian ditunjuk rakan mereka dalam PN itu yang dilihat senada dengan DAP. Malah, PAS memberi bayangan dan gambaran bahawa dengan pendirian tersebut tidak mustahil mereka akan memilih haluan berbeza dengan gerakan pada PRU 16 akan datang. Menteri Besar Kedah, Sanusi Maknor, yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, mencadangkan kepada gerakan supaya keluar daripada Perikatan Nasional jika mereka gagal belajar menghormati orang Melayu dan Islam di negara ini. Saudara-saudara sekalian, ini memang isu paling panas sekali yang mana ianya mungkin bakal membubarkan Perikatan Nasional. Yang hairannya sehingga ke waktu ini, Muhyiddin Yassin belum lagi bersuara, belum lagi menyatakan pendirian sebenar Perikatan Nasional. Kerana jika dilihat, orang paling besar dalam Perikatan Nasional bukan Sanusi, bukan juga PAS, tapi pengerusinya. Pengurusi Perikatan Nasional ialah Muhyiddin Yassin. Tapi sehingga ke waktu ini, dia masih membisu. Sekian, kita jumpa lagi.